Salam sejahtera semua. Isu panas yang akan kita ulaskan pada video kali ini, status Datuk Peter Anthony sebagai adun melalap yang masih tergantung walaupun Mahkamah Rayuan Kuala Lumpur telah mengekalkan sabitan kesalahannya. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apakah implikasi politik dan undang-undang di sebalik kes ini? Dan yang paling penting, adakah ini akan membuka lembaran baru dalam politik Sabah? Mari kita bincangkan dengan lebih mendalam di dalam video kali ini. Baiklah, mari kita fahami dahulu fakta utama. Pada 4 Mac 2025, Mahkamah Rayuan Kuala Lumpur telah menolak rayuan Peter Anthony dan mengekalkan hukuman penjara 3 tahun serta denda 50,000 yang dikenakan terhadapnya kerana memalsukan dokumen berkaitan dengan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sabah 11 tahun yang lalu. Kesalahan ini melibatkan pemalsuan surat daripada pejabat timbalan naib Chancellor UMS yang dikatakan digunakan bagi tujuan mendapatkan kontrak dengan cara yang tidak sah. Panel 3 hakim iaitu Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, Datuk Muhammad Zaini Mazlan dan juga Datuk Azmi Arifin sebulat suara memutuskan bahawa rayuan yang dikemukakan tidak mempunyai merit yang kukuh untuk mengetepikan keputusan mahkamah sebelum ini. Apa yang menariknya, walaupun keputusan telah dibuat oleh mahkamah, status Peter sebagai adun melalap masih belum diputuskan secara rasmi. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya menjelaskan bahawa di bawah perkara 17-1-I Perlembagaan Negeri Sabah, mana-mana adun yang dihukum penjara sekurang-kurangnya 1 tahun atau denda RM2,000 dan ke atas akan hilang kelayakan secara automatik. Tetapi tunggu dulu, sebab ada syarat tambahan. Peter Anthony diberikan tempoh 14 hari untuk mengambil tindakan perundangan selanjutnya sebelum kerusi dun melalap dikosongkan secara rasmi. Maksudnya, beliau masih boleh mencabar keputusan ini dalam tempoh tersebut dan sehingga 18 Mac 2025, beliau secara teknikal masih lagi seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Sekarang mari kita cakap pasal impak kes ini pula. Satu perkara yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ini akan memberi kesan kepada lanskap politik Sabah. Peter Anthony bukan sekadar seorang adun yang biasa. Beliau adalah Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM. Parti ini sebelum ini menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Tetapi kini dengan kedudukan presidennya tergugat, adakah parti ini akan terus kukuh? Adakah ini akan menyebabkan peralihan kuasa dalam politik Sabah? Jangan lupa, Sabah ini sering menjadi negeri yang mencetuskan kejutan politik. Jadi apa sahaja pun boleh berlaku pada bila-bila masa. Satu lagi perkara yang mencetuskan kontroversi adalah persoalan integriti pemimpin politik kita. Kes Peter Anthony ini mengingatkan kita kepada banyak kes lain di mana pemimpin politik didapati bersalah atas kesalahan jenayah tetapi masih berpeluang mengekalkan jawatan mereka atau mencabar keputusan mahkamah. Adakah ini satu kelemahan dalam sistem perundangan kita? Bukankah sepatutnya seseorang yang sudah didapati bersalah tidak lagi boleh memegang jawatan wakil rakyat? Atau adakah kita perlu menghormati proses undang-undang dan memberikan ruang untuk mereka menggunakan hak mereka sepenuhnya? Mari kita fikir dulu sebentar. Jika seorang rakyat biasa didapati bersalah memalsukan dokumen, sudah tentu mereka akan dihukum tanpa banyak ruang untuk terus berkhidmat dalam mana-mana jawatan rasmi. Tetapi di dalam politik pula ceritanya agak berbeza. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hak asasi seseorang untuk mempertahankan diri. Sementara ada juga yang percaya bahwa pemimpin yang telah didapati bersalah perlu segera berundur demi menjaga integriti politik negara. Anda pula bagaimana?
Adakah kita memerlukan undang-undang yang lebih ketat untuk memastikan hanya individu yang benar-benar bersih boleh menjadi wakil rakyat? Bercakap mengenai pilihan raya kecil, sekiranya Peter Anthony hilang kelayakan sebagai adun melalap, adakah kita akan melihat satu lagi pilihan raya kecil di Sabah? Jika iya, parti mana yang berpeluang menang di kawasan tersebut? Melalap sebelum ini dimenangi oleh Peter dengan majoriti yang agak selesa. Tetapi dalam situasi sekarang, adakah pengundi masih mahu menyokong KDM atau mereka akan beralih arah kepada parti lain seperti Warisan, GRS maupun Perikatan Nasional? Sabah sentiasa menjadi negeri yang sukar dijangka dalam arena politik. Dan ini boleh menjadi satu ujian besar untuk melihat di mana hala tuju pengundi di kawasan tersebut. Dan jangan juga lupa satu lagi perkara, yaitu persepsi terhadap sistem kehakiman kita. Bila sesuatu kes melibatkan ahli politik, rakyat sering mempersoalkan sama ada keputusan mahkamah itu benar-benar bebas ataupun ada pengaruh politik di sebaliknya. Dalam kes Peter Anthony ini, adakah rakyat Sabah percaya bahwa keadilan telah ditegakkan atau adakah mereka melihatnya sebagai satu permainan politik untuk menyingkirkan beliau? Ini adalah persoalan yang sering muncul dalam mana-mana kes yang melibatkan pemimpin politik. Dan tidak kira apapun jawabannya, satu perkara yang pasti adalah rakyat akan sentiasa menilai dan membuat keputusan berdasarkan pemerhatian mereka terhadap sistem yang ada. Akhir sekali, kita juga perlu melihat bagaimana media memainkan peranan dalam melaporkan kes-kes seperti ini. Adakah laporan yang kita baca benar-benar objektif atau adakah terdapat kecenderungan tertentu dalam penyampaian berita? Dalam era media sosial ini, persepsi boleh dibentuk dengan begitu cepat dan juga sangat-sangat senang. Dan satu tajuk berita saja pun boleh mengubah cara orang melihat sesuatu isu. Sebab itu, sebagai rakyat yang bijak, kita perlu sentiasa menilai berita dari pelbagai sumber sebelum membuat kesimpulan. Jadi apakah pandangan Anda semua? Adakah Peter Anthony sepatutnya terus mempertahankan jabatannya untuk berundur demi menjaga integriti politik? Adakah kita perlu menukar sistem perundangan supaya lebih tegas dalam menangani kes seperti ini? Atau adakah Anda melihat ini sebagai satu lagi drama politik yang sudah biasa berlaku di Malaysia? Jangan lupa kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Saya ingin dengar pendapat Anda semua. Kalau Anda rasa perbincangan ini menarik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita boleh terus berbincang tentang isu-isu panas yang berlaku di Malaysia. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay informed, stay critical, dan teruskan bersuara. Terima kasih semua.